merah. So, apa counter yang kita boleh beli sebenarnya? Okay, sebelum saya teruskan dengan saya punya topik. So, apa kata tuan-tuan, pakai like, share, komen. Okay, kita sebarkan sama-sama ilmu yang bermanfaat ni supaya ramai lagi yang dapat mendengar. Okay, sementara kita tunggu kawan-kawan kita. So, saya nak tahu juga pendengar-pendengar ni dengar daripada mana. So, mungkin boleh tekan di ruangan komen. Semua daripada mana. Jadi kita tunggu yang lain untuk. Dan hari ini sebagai permulaan dengar ke? Okay, sebagai permulaan hari ini saya hari ini saya ada, sebelum saya mulakan topik saya nak cakap yang hari ini saya akan bagi, saya ada 3 bonus nak bagi kat semua pendengar. Tapi bonus bersyarat lah. Saya akan bagi bonus ni free, satu confirm saya akan bagi. Tapi lagi 2 tu kalau hit 100 live saya akan bagi 2 bonus. Dan kalau hit 150 saya akan bagi 3 bonus. So apa yang saya nak, bonus yang saya akan ada hari ni tunjuk. Ini antara bonus session yang saya akan bagi. Yang pertama, apa sektor yang kita nak fokus. Yang kedua, apakah counter-counter yang outperform index. Macam sekarang kita tahu KLCI agak senyap lah, agak dalam keadaan yang mini downtrend. So, tetapi kalau kita pandai cari counter, actually kita boleh je buat duit juga. So, salah satu cara, banyak cara dia nanti saya akan highlight dalam saya punya perbincangan. Tapi salah satu cara dia adalah mencari counter yang outperform index. So, ini adalah bonus kedua yang saya ada. Dan yang ketiga adalah counter review. So, antara tiga-tiga ni, saya akan open untuk vote. Kalau tak hit 100, saya akan bagi 1 juga. Jangan risau, saya setiap akan bagi 1. Sebab saya ingin berterima kasih kepada semua pendengar-pendengar yang sentiasa setia bersama kami. So, saya still akan bagi 1 bonus daripada 3 ni. So, kalau nak 3 ni, pakai share, pakai komen supaya kita boleh reach 150. Kalau nak 2, kena reach sampai 100. Kalau tak, saya bagi 1 saja. So, suara dah okey. So, sekarang saya akan mulakan saya punya topik. Market merah nak beli counter apa ni? Lalu orang akan cerita pasal market tengah hijau, market tengah uptrend, memang sangat senang buat duit. Tapi disebabkan sekarang kalau kita tengok siapa yang mengikuti perkembangan stock market ataupun yang aktif dalam trading, kita akan perasan yang KLCI recently I would say dalam mini downtrend, in the short term. So ramai yang saya dengar macam so-called mengeluh, kata apa, susahlah sekarang nak buat duit dekat bursa sebab aset merah je KLCI kan. Tapi dalam masa yang sama ramai juga yang berjaya buat duit. So actually kalau kita banyak mengkaji, banyak belajar, kita akan find out yang actually idea market merah ke atau market hijau ke, kita still boleh buat duit. Dengan syarat kita kena belajar dan kita kena berdisiplin dan kena practice. Doesn't mean kalau kita belajar hari ni, kita boleh terus buat duit besok. So, market merah nak beli counter apa? Saya mulakan. First of all, kita kena faham kenapa market tu boleh merah. Why red? Secara asas dia, secara basic dia, counter jadi merah sebab lagi ramai orang menjual daripada orang membeli. Bila selling pressure lagi banyak daripada buying pressure, so dia akan menolak market ke bawah, which means candle akan jadi merah dan menjadikan market tu market merah. Ini sebenarnya adalah basic kepada apa-apa benda pun. Kita kena anggap
saham ni seperti orang berniaga, okey? Sebab orang panggil kita berdagang saham, okey? Sebab apa kita panggil berdagang saham? Sebab memang dalam stock market memang kita sebenarnya tengah berurus niaga, okey? Kita tengah berurus niaga untuk membeli dan menjual dalam sesuatu kaunter. Okey, saya bagi satu contoh Contoh dia ada dekat satu pasar ni, dekat satu pasar ni ada satu je kedai, pak cik ni dijual ayam. Okey, dia jual ayam. Dia punya bilangan ayam adalah fix, sebagai example dalam seminggu nak bagi senang kira dalam 10 hari dia boleh supply ayam 100 ekor ayam saja dia boleh supply. Okay. So dia letak harga let's say RM10 satu ekor ayam, dan dia dapati memang dalam masa 10 hari tepat-tepat ayam dia akan habis. Okay, so dia happy, pelanggan pun happy. So bila nak dekat let's say nak dekat festive season, okay, let's say nak dekat sampai puasa so bila nak dekat puasa, tiba-tiba dia perasan yang dalam masa 5 hari je ayam dia dah habis. Okay, tapi ayam dia still 100 ekor. Dia tak boleh supply lebih. Dia memang ada 100 ekor je dia boleh jual dalam masa 10 hari. Sebelum ni ayam tu untuk 100 ekor tu 10 hari baru habis. Sekarang ni 5 hari baru habis. 5 hari dah habis kan. So maksud dia cepat. So dekat situ maksud dia apa? Maksud dia demand tinggi. Okay? Demand tinggi, supply dia sama dekat dalam kes ni So apa pakcik ni boleh buat? Okay, untuk memastikan ayam dia boleh sustain lama, dia boleh cuba menaikkan harga supaya orang tak boleh borong sekali banyak lah. Tapi kalau even orang borong banyak pun, dia still untung. Okay? So it's a win-win situation lah. So bila dia naikkan harga let's say dari RM20 dan ada orang yang still sanggup membeli, so bermaksud harga ayam dah menjadi RM20 daripada RM10. So dekat situ maksud dia demand dah tinggi. Okay? Demand dah tinggi, harga pun naik. Okay, itu cerita pasal harga naik. Sama juga dekat market. Okay? Stock market, bila ramai membeli, ramai yang sanggup membeli dengan harga yang lagi tinggi, itulah menyebabkan harga sesuatu kaunter tu akan naik. Okay? Okay. Macam mana pula kalau harga turun? Harga turun, okay, saya bagi example yang sama. Pakcik yang jual ayam tadi, RM20 dia dah naik harga. Katakan harga tu maintain sampai hari raya puasa lah. So bila lepas raya, then dia perasan dalam masa 10 hari, dia tak dapat habiskan 10 ekor tu. Okay? 100 ekor tu dia tak dapat habiskan pun. So, apa dia boleh buat? Macam mana pun dia still kena jual ayam tu, betul tak? Sebab itu adalah sumber pendapatan dia dan ayam tu tak boleh tahan lama pun kalau dia nak simpan lama-lama. So, anyhow dia kena jual. So, apa dia boleh buat? Dia turunkan harga. Bila dia turunkan harga, dan ada orang yang sanggup membeli sampai habis. So, bila dia turunkan harga, itulah dinamakan sebagai selling pressure. Itulah juga berlaku di stock market. Okay? Bila ramai yang menjual dan tak ramai yang sanggup membeli dengan harga yang lagi tinggi daripada harga semasa, itulah menyebabkan harga turun. Dan benda tu bila keep on continuously, okay, selling tu berlaku continuously menyebabkan harga stock market jatuh. So actually sebenarnya dia benda yang agak basic, okay? Dia ambil daripada law of supply and demand. So siapa-siapa yang memang dalam bidang ekonomi, dalam finance tu, saya rasa benda sangat basic kepada mereka. Tapi bagi orang-orang yang di luar bidang, yang tak pernah terfikir pasal benda ni, actually benda ni lah sangat penting untuk kita faham. Okay? Benda ni memang nampak basic, sangat-sangat basic, tapi ini adalah benda paling core, benda paling fundamental. Okay? Bila kita faham pasal fundamental ni, baru kita faham kenapa harga boleh bergerak naik, bergerak turun. Okay? Sebab ramai lagi yang masih tak faham kenapa harga boleh naik dan harga turun. Sebab tu, kadang-kadang bila kita terkejut, kadang-kadang satu counter tu walaupun dia fundamental dia bagus, tiba-tiba harga dia turun. Kadang-kadang orang akan tanya, kenapa harga dia turun? Kenapa harga dia turun? Padahal dia ada projek banyak. Padahal order book dia berbilion-bilion. Tapi kenapa harga dia masih turun? Okay? Dalam stock market, paling senang nak faham kenapa dia turun sebab ramai lagi nak menjual. Okay? Bila ramai nak menjual, maka harga pun jatuh. Tapi kenapa ramai yang menjual? Okay, itu baru kita boleh study further. Boleh kita kaji, mungkin ada something kat situ. Tetapi kalau kita just sebagai seorang trader yang mungkin tak ada masa sangat nak study di sebalik tabir, actually cukup sekadar kita faham harga turun sebab ramai jual, harga naik sebab ramai orang beli. So kita
adjust strategi kita berdasarkan dekat situ, okay? Okay. So, dalam stock market, the magnitude of selling pressure tu different, okay? Ada yang sikit, ada yang sederhana, ada yang kuat, okay? So, the magnitude of selling pressure ni lah yang menentukan market merah tu jenis yang macam mana, okay? So, saya kategorikan ada 3 jenis market merah. First, saya panggil sebagai knee jerk. Second, saya panggil sebagai healthy correction. Third, saya panggil sebagai crash, okay? Benda ni dibahagikan berdasarkan magnitude of selling pressure, okay? Sebab kadang-kadang bila market merah, kadang-kadang kita tak semua market merah kita perlu panggil apa? Panik, okay? Kadang-kadang ada market merah yang just sekadar sekejap, kadang-kadang memang ada yang untuk medium term, kadang-kadang memang ada yang untuk yang sangat teruk. So itulah kita kena faham dulu market merah tu market merah yang jenis macam mana. Lepas tu baru kita adapt kita punya strategi berdasarkan ilmu kita yang ilmu masing-masing, okay? Okay. So far so good So saya akan pergi yang pertama market merah knee jerk, saya panggil sebagai knee jerk. Okay. Saya rasa pada yang tak tahu knee jerk ni apa knee jerk ni kalau kecil-kecil dulu kalau kita kat sekolah, kadang-kadang kan ada doktor datang kat sekolah kita, so dia akan kita kena duduk atas kursi, doktor tu macam ketuk kita punya kepala lutut, tengok kaki kita gerak ke tak. Tu bagi knee jerk reaction So kalau kita terus react, maksud dia kita normal. Kalau lambat react tu maksud dia ada something wrong dengan saraf kita ke lutut ke apa. Tu saya tak pastilah apa detail dia tu, kena mungkin ada doktor dekat sini mungkin boleh terangkan dengan lebih lanjut lah Okay. So knee jerk reaction ni usually dia just temporary setback saja. Dia sangat-sangat temporary. Dan selalunya dia jadi senang nak nampak dekat intraday punya chart lah dalam satu hari tu dia senang nak nampak. Dan selalu kalau bila dah fully formed daily candle, kita nampak kalau kita nampak apa candle Thor tu, candle hammer tu. So lebih kurang macam tu lah secara mudah dia. So maksud dia harga turun, react, lepas tu dia akan naik balik. So benda ni saya boleh katakan dia jadi sama ada dalam intraday ataupun mungkin 2-3 hari. Okay, dia just a knee jerk reaction. Okay, so selalunya knee jerk reaction ni dia market react dengan external factors, okay, seperti bad news ataupun dan political announcements lah. Ini yang two famous reason lah kenapa knee jerk reaction ni berlaku. Okay, knee jerk reaction ni disebabkan dia temporary, actually kita boleh take advantage kalau kita tahu, okay? Kalau kita tahu benda tu knee jerk dan kalau kita terus strategi yang sesuai. Okay? For example, macam first tu yang bad news tu. Okay, ini saya sendiri mengalami dia. Saya sendiri mengalami dia pada bulan, okay, sekejap lagi saya akan tunjuk. Okay, tak apalah, saya terus tunjuk. Okay. Laku pada bulan Julai tahun lepas Julai tahun lepas. Masa tu, okay, tengok berita dia keluar pada 9 malam. 16 Julai 2020, 9 malam. So, tajuk dia, US sanctions world's top surgical glove maker over forced labor. Okay, masa ni, top glove baru juga tengah hot masa ni. Okay, masa agak, boleh kata awal COVID 16 Julai. Top glove baru tengah hot. So, tiba-tiba keluar satu berita pada waktu malam yang mengatakan US macam question Top Glove punya layanan kepada pekerja dia lah kepada pekerja asing dia. So ada uru-uru yang mengatakan Top Glove akan ban diorang punya US akan ban Top Glove punya import ke US. Okay, sebab seperti yang kita tahu actually Top Glove antara syarikat yang ekspor glove terbesar dekat dunia. So market dia dekat US agak tinggi. So kalau US block, so memang efek jugalah signifikan dekat Top Glove punya income, Top Glove punya business, okay? So, dekat sini tiba-tiba waktu malam keluar berita pasal ni. So, bila kita tengok chart, okay, kita tengok masa saya tengok chart pada malam tu, okay, dia berlaku 16 Julai tadi, 16 Julai malam. Kalau kita tengok, memang harga dah jatuh for the last few days. Okay, kita perasan the last few days dah jatuh pun. So, dan
dia boleh kata baru jugalah baru tengah hot kalau tengok daripada bawah ni dia baru naik sini. So kalau siapa yang belajar pasal elliott wave, okay, which is memang kalau siapa belajar dekat Wyckoff dia akan belajar pasal elliott wave. Kita akan belajar ada beberapa wave. So kalau nampak dekat sini, kalau tengok dekat short term view saya tak zoom out, short term view ni nampak dia belum habis wave kelima, okay? Dari segi dekat sini sajalah. So dia tengah retrace, tiba-tiba keluar bad news. Okay, bad news tu. Dan kita kena faham bad news tu dia just a news first, dia belum dah kata confirm akan ban ke apa So bila saya nampak chart tu macam ni, so saya rasa benda ni orang akan trigger orang untuk panic selling. So apa saya buat? Pagi besok dia memang saya cepat-cepat queue untuk match dekat TO punya opening price So untuk match opening price itu ada dia punya cara dia So bila pagi tu, bila pre-market memang saya nampak harga sudah gap down. Okay, masa pre-market. Saya pun tak fikir panjang, saya queue. Okay, saya queue dekat sini. Okay, kalau kita tengok sini close dekat sini 16 Julai, malam keluar berita, open next day, dia terus jatuh 7.52%. Okay, sangat-sangat tinggi. Okay, 7.52%. Market belum buka lagi pun. Okay, dia dah jatuh dekat sini. So, lepas tu, bila dia buka je, nampak dia terus bagi orang panggil lemah sebatang terus bagi lemah sebatang kat sini. Terus 17.15% dalam masa 1 hari. Okey, nampak tak? Daripada siapa yang hold dekat sini, okay, let's say ada orang beli dekat sini, just for example purposes orang beli kat sini, so dia hold, tiba-tiba dia dah sampai sini, dia dapat news, dia baca news tu, dia kata Top Glove punya barang mungkin kena ban. So apa dia buat? Kebanyakan kalau orang yang panik, dia memang akan cepat-cepat nak esok pagi dia akan terus jual dekat harga opening. Okay, harga opening. So bila ramai-ramai jual, actually ramai juga yang beli. So bila ramai beli, dia push balik. Okay, dan paling tinggi daripada sini bila dia push balik adalah sampai lebih kurang 49%. Okay, dalam masa 21 hari je. Lepas dia keluarkan bad news tu, dia terus shoot 49% dalam masa 1 bulan. Okey ke tak okey? Memang sangat okey. So apa saya nak sampaikan kat sini? Merahnya dekat sini, okay, dia jatuh gap downnya dekat sini adalah knee jerk reaction. Ini adalah salah satu contoh knee jerk reaction disebabkan bad news. Okay? Dan itu yang saya cuma nak sampaikan. Knee jerk reaction ni dia tak lama, dia selalu dalam intraday punya mode. Okay? Dia just nak so-called buang orang supaya dia dapat beli rendah dan push up balik. So kalau kita tahu macam mana nak masuk, macam mana nak utilize, kita boleh take advantage of it. Okay? Okay, so far so good. Okay, the next one. Sebab kenapa berlakunya knee jerk reaction adalah political announcements. Inilah antara benda-benda yang menggusarkan para traders di Malaysia. Betul ke betul? Okay, benda ni lah yang paling sangat-sangat tak best sekarang dekat market Malaysia. Unfortunately lah. Okay, benda ni memang kerap sangat berlaku since I think last few years kot, tapi sangat obvious since last year sampai ke tahun ni. Okay, memang political announcement sangat-sangat mengganggu how market reacts. Okay, saya bagi salah satu contoh knee jerk reaction disebabkan political announcement. Okay, apa tak kenal ini? Okay, kita baca tajuk dia, Malaysia's Anwar claims strong majority to form new government. Okay, dia keluar berita pada 23 September 2020. Okay, so biasalah bila kita dengar benda ni, kita akan jadi panik. Okay, kita akan jadi panik. So kita akan secepat mungkin kita nak dispose kita punya pegangan supaya kita tak loss lagi tinggi. Okay, so kita tengok macam mana KLCI react dengan news ni. Okay, kita tengok sini 23 September. Okay, ni KLCI one day 23 September. Dia close sebagai merah. So malam tu keluar news tu,
First, dia jatuh dulu sekejap. Lepas tu, dia push balik untuk few days. Okay. So, ini pun kira macam knee jerk. Maksudnya dia jatuh, kejap je, lepas tu di push. Okay. Okay. Tapi mesti akan ada yang tanya, so adakah bermaksud every bad news dan every political announcement adalah knee jerk? Jawapan dia tidak. Okay. Jawapan dia tidak. So, ada banyak faktor kita nak, kita kena tengok baru kita boleh conclude benda tu. Salah satu cara dia, kita kena tengok chart. Kita tengok chart, kita tengok overall market tu dekat mana. Lepas tu baru kita boleh deduce from there. Macam contoh Top Glove tadi, saya confident yang walaupun pagi dia gap down, lepas tu dia akan naik balik disebabkan chart pattern dekat situ. Saya percaya dia belum habis wave dia lagi. Okay. Yang saya tunjuk tadi Apa saya tunjuk balik. Okay. So sebab saya confident yang dia punya wave tak habis lagi, so saya percaya yang benda tu adalah just knee jerk reaction. Okay. Itu untuk bad news. Okay. Untuk political news, sebelum ni bolehlah kita kata dia just knee jerk reaction tapi sebab recently benda ni terlampau kerap. Okay. Political announcement terlampau kerap, so sedikit sebanyak dia memang mengganggu investor punya persepsi, sama ada investor tempatan ataupun foreign funds. So in indirect way dia akan nampak macam investor dia mesti nak invest dalam sesuatu yang stable, betul tak? Sebab investor dia letak duit untuk growkan duit dia. So when too much political announcement, so menyebabkan mereka agak gusar. So sebab tu untuk situasi sekarang, saya boleh kata political announcement is not just a knee jerk reaction lah. Dia dah come to another level. Okay, sebab it's terlalu banyak dan dia menyebabkan persepsi yang how to say, kita tidak ada government yang cukup majority lah. Okay, something like that. Okay, saya tak nak sentuh banyak pasal bab tu. Tapi yang saya nak highlight is, doesn't mean every bad news or every political announcement adalah knee jerk reaction. Kita kena tengok, first kita kena tengok overall chart, overall market macam mana. Second, kita kena tahu berapa kekerapan dia dan apa impact news tu terhadap market, terhadap ekonomi. Okay. Yang macam saya cakap tadi, selling tu mostly from panic traders. Okay. Selling mostly from panic traders sebab ramai yang akan nak lepas kepegangan daripada loss yang lagi banyak. Okay. So, macam mana nak detect? Macam mana nak membezakan benda tu adalah knee jerk ke ataupun dia nak jatuh lagi ke? Okay. Benda ni, kita kena tengok. First, macam saya cakap tadi, kena tengok overall pattern. Chart tu, dia dalam fasa yang mana? Okay. Adakah dia dalam fasa sideways, fasa baru nak uptrend, fasa nak distribution atau fasa nak markdown? Okay. First, kita kena tengok tu. Second, kita kena tengok volume dengan price action dia. Okay. Macam mana harga dia bergerak in relation with volume. Okay. Dan pada situ, kita boleh deduce what is the highest possibility. Okay. Apa possibility yang tinggi? Adakah benda tu just knee jerk reaction ataupun benda tu adalah crash or something like that lah. Okay. Kalau nak terangkan memang sangat-sangat panjang benda ni. Tapi benda ni bagi saya memang sangat-sangat menarik. Okay. Siapa yang belajar, memang sangat-sangat menarik. So, siapa yang belum belajar, saya suggest memang cuba cari ilmu pasal benda ni. Macam mana relation harga dengan volume dan macam mana nak kenal pasti fasa-fasa market tu dalam sesuatu masa. Okay. Okay. So, the next question. So, kalau kita dah ada dalam market, apa kita nak buat? So, tuan-tuan dan puan-puan, rasanya apa? Kalau kita dah dalam market, okay, macam saya cakap tadi, contoh Top Glove tadi, itu saya tak ada dalam market lagi. So, bila saya nampak knee jerk reaction, saya baru masuk. Okay, sekarang, the other way round. Let's say kalau kita dah masuk, tiba-tiba dapat news macam tu, so apa perlu kita buat? Okay, boleh saya dapatkan jawapan daripada pendengar-pendengar? Okay, tadi dah sampai 100 Okay, macam saya janjikan, sampai 100 view, saya akan bagi 2 bonus malam ni. Okay.
Next milestone, kalau sampai 150 view, saya bagi 3 bonus. Okay. So, pakai share lagi, komen. So, bagi lagi ramai yang dapat dengar. Okay. Okay, Tuan Faiz Alauddin. Solat hajat. Okay, so solat hajat Okay. Puan Afida, act according to trading plan. Follow trading plan, CL je. Tenang, solat hajat. Bye, kalau nijek kita bye. CL, okay. So, Alhamdulillah, okay. Bagi saya, ramai yang dapat menjawab dengan betul. Okay. Not necessary terus CL, tapi the right answer is follow trading plan kita. Kalau memang the next day memang harga jatuh below trading plan kita, then just cut loss, okay. Doesn't matter dia nijek ke, dia crash ke, dia temporary setback ke, we doesn't know yet, okay. We doesn't know yet. So, kita ikut trading plan kita, okay. Sebab lain orang lain risiko dia. Ada orang dia memang jenis dia boleh hold, okay. Dia boleh hold even though counter tu dalam keadaan keadaan spring Okay, pada siapa yang tak tahu spring ni lebih kurang macam knee jerk reaction, okay. Dalam kelas Wyckoff memang kita ajar sangat-sangat detail pasal spring. So, tapi doesn't mean bila kita tahu benda tu spring, kita tak cut loss. No, itu ikut masing-masing punya trading plan. Ada orang dia sanggup hold supaya harga naik balik. Ada orang dia nak cut loss dulu, lepas tu dia masuk dekat bawah. Okay. Jawapan mana yang betul? Yang betul adalah mengikut trading plan masing-masing. Okay, so far so good. Tuan Muslim Solihin, pastikan tak pecah relevant support. Betul. Okay. Tutup laptop Tuan Khairul Fahmi, take profit sikit. Betul. Kalau dah ada profit, okey lah. Ini kalau market buka je terus merah. Okay. Okay. The next jenis market merah adalah healthy correction. Okay. So, apa itu healthy correction? Okay, healthy correction ni pun adalah temporary downside. Cuma dia tidaklah selaju macam knee jerk reaction. Okay, macam knee jerk reaction saya cakap, dia dalam, mungkin dia mostly datang dalam intraday. Tapi mungkin adalah kot dalam certain case dalam 2-3 hari. Okay, sebab dia nak buat spring dulu. Okay, healthy correction ni pula, dia dari segi time, relatively dengan knee jerk, dia take quite some time. Tapi tak adalah lama sangat. Okay, mungkin dalam seminggu. Okay, seminggu, mungkin 2-3 hari juga, mungkin seminggu, mungkin 2 minggu. Depends kepada fasa sesuatu counter. Tapi, it's just a temporary downside. Okay. So, kenapa benda ni berlaku? Macam saya cakap awal tadi, harga turun sebab apa? Sebab ramai menjual. Okay, untuk healthy correction ni, selalunya ramai menjual, ramai trader jual, ramai investor jual sebab nak take profit. Okay, sebab nak take profit. So, bila nak take profit, ramai jual. Bila ramai jual, so menyebabkan harga jatuh. Okay, cuma dia harga dia jatuh tak adalah seteruk seperti crash. Okay. Okay, sebab apa masa ni ramai nak ambil profit? Sebab at this point of time, trader dan investor sudah anggap harga satu counter tu sudah overvalue. Maksud dia, harga yang mereka pegang sekarang lebih tinggi daripada harga fair value dia. So, investor atau trader tu rasa macam, okay, I already make a profit, so I should just sell it. Okay, bagi satu contoh. Okay, fair value versus stock price. Okay, benda ni, again, kita memang ajar sangat-sangat detail di dalam kelas Wyckoff. Tapi saya akan highlight sikit secara brief. Secara brief, apa maksud dekat sini. Okay, kalau kita tengok, fair value color biru. Okay, ni fair value. Dan harga merah adalah stock price. Okay, ini adalah stock price. Okay, kalau kita tengok dekat sini, okay, harga stock akan bergerak berdekatan dengan harga fair value dalam kes ni. So, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Okay, let's say dekat kawasan ni, okay, harga stock lagi tinggi daripada harga fair value dia. Okay, so sebagai trader dan investor, at one point of time, mesti akan cakap, okay, this is enough, I want to take my profit. Okay, so bila ada orang start take profit, so ada orang ikut take profit, lama-lama harga stok tu akan mendekati harga fair value dia. Okay, mendekati harga fair value dia, dan sometimes pun akan
akan lagi rendah daripada harga fair value dia sebab ramai yang menjual, okey, ramai yang menjual, okey, so akan lagi rendah daripada harga fair value dia. Tetapi yang membezakan healthy correction dan juga market crash adalah healthy correction, bila dia buat correction, dia takkan jauh sangat dengan fair value price. Okay, kalau kita tengok sini dia memang bergerak berdekatan je. Even di bawah pun, okay, nampak ni fair value, dia berdekatan je. Okay, so bila dekat sini, relatively harga stok tu lagi murah daripada harga fair value dia. So ramai trader dan investor nak beli. So bila ramai beli, harga naik and repeat. Bila dah lebih orang jual, okay, orang beli balik, orang jual, orang beli balik. Okay, and the cycle continues. Okay, kalau kita tengok kat sini, ini adalah a healthy uptrend. Okay, uptrend yang sihat. Okay, jadi saya cakap kat sini kita memang sangat-sangat memerlukan this healthy correction. Okay, lepas tu macam saya cakap awal tadi, tak bermaksud bila market merah je maksudnya tak bagus. Okay, macam healthy correction ni adalah market merah yang bagus. Sebab apa? First, untuk kita dapat the next best entry point. Okay, kadang-kadang kita tak sempat masuk. Okay, satu counter tu let's say dia tengah uptrend, kita tak sempat masuk sebab dia memanjang naik. Okay, so bila dia buat healthy correction, so it's a good time for us to enter. Sebab waktu tu harga market dia lagi rendah daripada harga fair value dia. Okay, macam saya tunjuk tadi. Saya tunjuk sekali lagi, tak ada masalah. Okay, contoh dekat sini. Okay, lepas tu dia tengah uptrend, kita tak sempat beli, merah stock price. Lepas tu dia buat healthy correction. So masa dia buat healthy correction tu, harga market dekat sini lagi rendah daripada harga fair value. Okay, so itu adalah best entry kita. Okay, kalau dia asyik naik je, bila masa kita nak beli, betul tak? Sebab dia memanjang, dia lagi tinggi daripada fair value, kita pun tak berani nak beli. Kita kena ingat bila kita nak beli sesuatu counter, rule of thumb dia adalah buy low and sell high. Okay. Ini satu sebab kenapa kita memerlukan healthy correction ni. Sebab sustainable uptrend comes with healthy correction. Okay. Benda ni kalau sesiapa yang rajin mengkaji, memang perasan yang kalau uptrend tu sangat laju, dia punya jatuh pun sangat-sangat laju. Okay. Kalau uptrend tu macam in a steady way, dia naik, turun, itu adalah healthy correction dan dia akan naik dalam jangka masa yang panjang. Saya bagi contoh. Ini adalah uptrend yang sangat-sangat tidak sihat. Okay. Saya memang tak nak bagi nama sebab ini adalah counter spekulatif. Okay. Kita tengok 1, 2, 3. 3 hari je. Harga dia terus mendaki macam ni. Nampak Kalau naik bukit ni saya tak tahu macam nak naik. Okay. Dia terus tinggi. The next day, dia terus jatuh. Nampak tak? Dia naik laju, turun laju. So kita pun tak sempat nak take advantage. Kita pun tak sempat nak masuk. Siapa yang tak masuk. Dan siapa yang kerja dekat sini pun memang bernasib malang lah. Memang laju je dijatuhkan balik. So ini nampak ni. Ini tinggi ni persen ni. Okay. Satu candle besar ni. So siapa beli kat sini memang for sure dekat sini akan menggigil-gigil. Okay. So ini adalah uptrend yang sangat-sangat tidak sihat. Ini contoh uptrend yang sangat sihat. Ni counter favorite saya dulu. Sekarang di dalam keadaan, sekarang still favorite. Cuma dia bukan dalam fasa uptrend. So strategi saya pun berubah untuk counter macam ni. Okay, apa saya nak highlight, tengok beza tadi Tadi dia naik sekali, turun sekali. Macam ni, dia naik sikit, dia turun sikit. Naik sikit, turun sikit, naik sikit, turun sikit. So, kita ada banyak sangat peluang untuk masuk. Okay, banyak sangat peluang dibagi kat kita. Dia naik, dia turun, healthy correction kita beli. Naik, kita jual. Turun, kita beli. Naik, turun, naik, jual. Turun, beli, naik, jual. Turun, beli, naik, jual. Turun, beli, naik, jual. Berapa kali kan? Nampak macam senang kan? So kalau kita jumpa counter yang macam ni, yang memang uptrend dia in a healthy way, dia ada healthy correction, so memang sangat-sangat senang buat duit dekat sini. Okay? Cuma nak mencari counter ni lah, itu another issue macam nak cari counter ni. Tapi berbanding dengan counter yang ni, malangnya ramai suka kejar counter macam ni sebab sekali dia naik memang tinggi. So ramai yang FOMO, memang rasa macam nak kena beli ni sebab harga tinggi naik. Okay? So sekarang kita boleh ubah mindset. Okay? Instead of kita cari counter macam ni, kita cari counter yang macam ni. Okay? Dia lawa je naik turun.
dah beberapa kali kita boleh buat duit dekat sini. Okay. Okay. So far so good. Faham mengenai healthy correction? Okay, saya baca sedikit soalan-soalan sikit sementara tu. Tuan Muslim Solihin, Spring ni bear trap. Betul. Siapa yang belajar dia tahu Puan Afida, ada certain time ke take profit activities take place before weekends T plus N ke? Dia tak ada specific time. Cuma kita boleh estimate berdasarkan banyak cara kita boleh estimate bila nak take profit. Salah satu cara dia berdasarkan support resistance, salah satu lagi cara berdasarkan Fibonacci, dan lagi satu cara mungkin kita just based on previous punya movement. Okay, contoh yang sama kita tengok historically dia movement dia macam mana, kita cuba baca, so kita cuba predict what will happen in the future. Okay. Okay, the next one. Merah yang ketiga. Okay. Merah yang ketiga adalah merah crash. Merah crash inilah ramai yang tak nak. Okay, betul. Okay, market crash ni sangat panjang kalau kita nak bincangkan, dan saya percaya ramai juga speaker-speaker dekat Bursa Cicak ni dah terangkan sebelum ni, okay, in indirect way, tapi saya just summarize balik, okay, in a short period, okay. Basically ada tiga main things: economic crisis, speculative bubble, dan juga major catastrophic event. Okay, contoh economic crisis adalah pada 1997 Asia financial crisis, dan juga 2008 global financial crisis. Okay. Kalau kita tengok chart, okay, ni rasa dah ramai dapat tengok Ini Tuan Zahiruddin pun suka share chart ni. Okay, chart KLCI weekly. So, kalau kita perasan 97-98 Asia financial crisis, sebab harga jatuh sangat laju. Dan 2008 financial crisis, harga jatuh sangat laju. Okay, itulah yang membezakan antara antara market crash dan juga knee jerk ataupun healthy correction. Okay, inilah membezakan dia. Kalau market crash memang kejatuhan dia memang berturut-turut dan sangat-sangat laju tengok ni. Sangat laju dan berturut-turut jadi jatuh. Itu yang membezakan antara healthy correction dengan knee jerk. Okay. Second one, speculative bubble. Contoh ada dot-com bubble dan juga housing bubble. Okay, ni berlaku di market US. Bagi contoh saya ambil S&P 500 index. Ni index dekat US market. So dot-com bubble dia jatuh, housing bubble pun dia jatuh. Okay. Dan the next one, major catastrophic event which is recently happen, is COVID-19. Okay, ni sambungan daripada KLCI tadi. Macam tadi saya tunjuk financial crisis, yang ni COVID-19. Okay, COVID-19 pun kalau kita tengok kejatuhan dia sangat-sangat laju dan sangat-sangat banyak in consecutive days tu sangat-sangat banyak dia punya kejatuhan. Okay, so seperti mana yang kami selalu highlight, okay, kami selalu tekankan, every crisis comes opportunity. Okay, kalau kita tengok market crash dekat sini dia naik balik, market crash dekat sini dia naik balik. Sekarang market crash dekat sini, dia tak naik balik juga. Okay, so pada sesiapa yang belum lagi start invest, belum start trade, so saya suggest this is actually the right time. Okay, the right time of course masa bulan Mac tahun lepas, tapi dah lepas tak apa. Sekarang still masa yang terbagus untuk belajar pasal investment, belajar pasal trading. Okay, kalau rasa tak confident tak apa, ada banyak option. Okay, banyak option, ada boleh masuk unit trust untuk kalau rasa tak nak yang laju punya, nak rasa yang medium term punya, boleh cuba masuk unit trust. Kalau nak masuk stock market tapi tak nak masuk sendiri, boleh masuk PMA. Kalau rasa nak belajar nak masuk sendiri pun boleh, tak ada masalah. Yang penting kena belajar dulu. Okay, belajar cara yang betul untuk invest. Okay, sebab dekat luar memang banyak yang just bagi yang just bagi counter untuk masuk tanpa bagi tahu sebab. Okay, so I strongly discourage you guys untuk involve dengan benda-benda tu. Okay, so apa yang you guys boleh buat, keep on learning. Okay, siapa yang belum start belajar tu boleh mulakan. Okay,
Okey. Okey, itu mengenai kenapa merah. Okey. Sebelum saya masuk kepada next topic, okay, kita pergi kepada pesanan penaja. Dan sesiapa ada soalan, okay, boleh letak dulu di ruang komen dan saya akan cuba jawab mana yang mampu. Kembali balik bersama saya. Okay, saya akan pergi satu soalan ada di ruang komen. Okay, Tuan Nizam Syam. Okay, saya nak tanya, boleh terangkan sikit volume versus price action? Okay. Okay. Benda ni sangat panjang saya nak jawab, tapi tak apa, saya cuba jawab dalam masa yang agak singkat. Okay. Seperti yang kita tahu, harga macam saya cakap pada awal sesi, harga saham bergerak berdasarkan volume and price. Okay. So, volume and price adalah first data yang kita dapat dalam sesuatu market, dalam sesuatu stock, dalam sesuatu counter. Volume dengan price adalah first data yang kita dapat. Okay. Daripada situ baru orang buat indicator and so on. Indicator lah, ratio and something like that. Tapi first data yang kita dapat adalah volume dengan price. Okay. So daripada volume dengan price ni actually banyak kita boleh deduce. Okay. Banyak kita boleh buat kesimpulan, banyak kita boleh buat estimation, buat prediction berdasarkan volume and price action sahaja. Okay. Apa yang saya masukkan, kita kena pandai nak relate antara volume tu bergerak dengan macam mana harga tu bergerak. Okay. Doesn't mean kalau volume tinggi, harga tinggi, volume tinggi, harga rendah adalah okay. Okay, maaf. Okay, macam ni lah. Okay. Sebab ramai yang selalu cakap, sebab saya nak buat dalam simple term sebab sangat panjang kalau nak terangkan. Ramai anggap asal volume tinggi, volume buy tinggi je adalah bagus untuk kita beli. Okay, betul tak? Memang ramai dekat sana kalau yang mengejar volume, okay, trading just mengejar purely on volume. Bila nampak volume tinggi, dia pun join in. Okay. In one way, boleh buat macam tu, tapi kita kena risiko dia lain dan cara dia lain, method dia lain. Kalau macam contoh kita yang ada kerja lain juga, kita ada kerja hakiki dan kita tak sempat nak monitor every second. So, itu adalah cara yang saya kata salah. Okay. Macam saya tunjuk tadi, sekejap. Okay, ni nampak volume tinggi tapi lepas tu harga jatuh, betul tak? Itu yang saya cuba sampaikan. Kita kena relate antara volume ni dengan macam mana harga bergerak. Okay. Adakah dia seiring ataupun tak seiring? Okay, nak tahu seiring ke tak seiring tu memang sangat-sangat panjang kalau nak cerita dekat sini. Saya minta maaf sangat-sangat, memang tak cukup masa untuk terangkan. So, maybe tuan boleh kaji lagi. Boleh kaji di tempat-tempat yang tuan rasa boleh sesuai. Tapi kalau tuan nak nak short the learning curve, saya suggest masuk je lah kelas berbayar. Okay, untuk short the learning curve. Kalau tuan ada masa untuk study sendiri, by all means tuan boleh cuba study sendiri. Kalau rasa tak ada masa, kalau rasa nak cepat belajar, saya suggest masuk je lah kelas berbayar dan dia sangat-sangat berbaloi. Okay, pilihlah kelas yang berbaloi. Kalau macam kami dalam Wyckoff method, memang kami sangat-sangat menitik beratkan volume dengan price action. Macam mana relation volume dengan price. Sebab benda tu adalah key macam mana kita nak predict what will happen and bila masa sesuai nak masuk dan juga bila masa sesuai nak keluar. Okay. Okay, boleh saya minta maaf saya tak dapat terangkan panjang lebar. Okay. Sebelum saya pergi topik kedua, saya nak highlight sekali lagi hari ni saya akan bagi 3 bonus. Okay, macam saya cakap tadi, kalau hit 100 live saya akan bagi 2 bonus. Okay, alhamdulillah dah hit tadi, saya nampak 100 lebih. So saya akan bagi 2 bonus hari ni. Kalau nak 3-3, okay, tuan-tuan boleh pakai share lagi, pakai komen supaya reach 150. Kalau reach 150 saya bagi 3-3. Okay, sekarang ni 100 saya confirm akan bagi 2 bonus. Cuma yang mana? Okay. Sekarang saya minta tuan-tuan dan puan-puan kalau boleh dah start vote Okay, mana tuan-tuan rasa nak saya cakap? Sektor tu fokus ke, outperform index ke ataupun counter review? Okay.
dah boleh mula start di ruangan komen. Sementara saya terangkan pasal topik saya lah. Okay. Okay. Next, what to buy? Kan first kita dah tahu market merah tu macam mana, jenis-jenis market merah. Okay. So sekarang saya nak masuk apa nak beli. Okay, apa nak beli. Dekat sini ada dua mazhab besar. Two main school of thought. Mazhab pertama ada wait and see. Okay. Tak kisah market merah jenis macam mana, sama ada knee jerk, sama ada healthy correction ataupun market crash. Mazhab pertama adalah wait and see. Okay. Mazhab kedua adalah keep buying and trading. Okay. So saya akan terangkan dua-dua ni dan tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih mana yang rasa sesuai dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okay. So mazhab pertama adalah mazhab tunggu. Okay. Wait and see. Mazhab tunggu ni selalunya dia akan wait until reversal happen. Okay. So waktu merah kita tunggu sampai dah ada reverse, baru kita start trading atau invest. Okay. So sementara menunggu dia nak reverse, so daripada kita tak buat apa-apa, so saya saja semasa ni keep learning and learning. Okay. Belajar. Okay. Dan saya saja boleh fokus kepada 3 main. Okay. Actually dekat dunia investing ni, dunia saham ataupun apa-apa investing pun sangat-sangat banyak tau benda yang kita boleh belajar. Okay. So antaranya, okay, kadang-kadang kita terlalu fokus dekat indikator saja. Kita belajar indikator saja, which is good, which is okay, no problem with that. Tetapi itu adalah just one piece of investment strategy. Okay. So why not masa tunggu market nak buat correct, nak reverse balik tu, boleh study pasal fundamental, boleh study pasal corporate exercise dan boleh study pasal technical. So kalau kita baru study pasal indicator saja, actually it just few percentage daripada technical ni saja tau. So belajar dulu fundamental pun banyak benda kita boleh belajar. So tapi personally untuk saya suka fokus kepada 4 ni. Benda lain pun penting, tapi ini just my personal preference. Kalau tak ada masa, so boleh fokus kepada 4 ni. Revenue, EPS, PE, future valuation. Okay. EPS ni earning profit per share, dan PE ni price per earning. Okay. So benda ni boleh dapat, memang sangat senang kalau dekat internet tu boleh Google, memang banyak, cuma faham ke tak faham je lah. Dan again benda ni memang kita kalau dalam keadaan smart saham memang ajar sangat-sangat detail. Kalau siapa yang biasa dengar Tuan Faiz Wahab cakap dia memang sangat-sangat expert lah dalam bab ni. Okay. The next one kita boleh study pasal corporate exercise. Okay. Antara corporate exercise yang kita boleh fokus, bonus issue, cash split, bonus warrant, private placement, right issue dan macam-macam lagi. Dan benda ni smart saham ada ajar dekat smart saham Rising Star, which is memang smart saham ada anjurkan kelas in Indian Invest Time. Okay, nanti saya akan update balik, tapi kalau nak tengok pun boleh tengok dekat page smart saham, sama ada Facebook ataupun website. Tapi apa saya nak cakap kat sini, benda-benda ni pun kalau nak study kat internet, by all means boleh study, cuma sama ada faham ke tak. Kalau rasa nak short the learning curve, so just go kelas berbayar. Okay, kalau mampu. So dekat sini even corporate exercise pun actually kita still boleh buat duit. Just buy corporate exercise sahaja. Okay, macam recently ada orang bagi feedback, dia just based on bonus issue dia boleh buat 2 figure punya percentage. Nampak tak? Kalau kita faham every corporate exercise ni apa, actually kita boleh buat duit juga. So sebab tu kita jangan limit kita punya knowledge. Jangan kita limit knowledge kita terhadap technical saja, jangan terhadap EPS saja contoh, jangan terhadap indicator saja. So kita, sementara market tengah merah sekarang ni, KSCI pun tak berapa hijau, merah in few days. So why not kita spend our time untuk belajar dan belajar. Dan time tu kita akan tahu actually banyak cara boleh buat duit. Dan saya juga ada saya kenal seorang kawan, dia boleh buat duit just based on private placement, PP. Dia tengok announcement PP, dia follow, so dia just masuk accordingly. Adalah cara-cara dia, tapi maksudnya dia fokus kepada private placement sahaja. Ada fokus dekat bonus issue sahaja. Benda ni memang boleh buat duit kalau kita belajar. So untuk technical, banyak juga kita boleh belajar. Tapi macam saya suka 4 ni saja. Support, resistance, volume, price. Okay. Benda lain saya kurang beri penekanan. Saya juga ada cuba try and error, tapi
in the end, 4 ni adalah main kriteria yang saya suka dari segi technical. Okay? Sebab benda inilah yang banyak membantu saya dalam gain profit. Okay? Okay, so $1 million questionnya, how to detect reversal? Betul tak? Okay? Macam mazhab wait and see, dia akan tunggu reversal baru dia masuk. So macam mana nak tunggu reversal? So first, diorang akan guna indicator. So the famous one will be stochastic RSI. So kalau dia tengok overbought, so bagi dia benda tu dah terlebih jual, so it's the right time for them to buy. Okay, nothing wrong with that. Saya pun ada kawan yang memang just guna purely indicator untuk trade. No problem with that. Kalau you tahu macam mana cara guna dia dan you faham di sebalik indicator tu, by all means boleh guna. And the next one, kita boleh detect reversal dengan volume and price. Okay, ni macam saya terangkan tadi, memang sangat panjang saya nak terangkan. Cuma saya suggest tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba study volume and price ni macam mana nak detect reversal. Okay, benda-benda ni sangat membantu. Okay. The next one, mazhab buy. Ni yang ramai suka But tak ramai yang suka menunggu. Ramai suka nak beli sahaja, which is okay. No problem with that. So, kita akan pergi buy. Okay. Buy when market rate. Okay. So, investor, dia akan mencari good fundamental company yang under value. Okay, macam saya tunjuk tadi yang chart antara stock market price dengan fair value company tu So, investor, yang purely investor, dia akan menunggu sangat-sangat merah. Okay. Bila market merah, dia akan cari company yang ada good fundamental. So macam mana nak cari good fundamental company? Yang ni macam saya cakap tadi, memang kena study. Okay? So berdasarkan good fundamental company, dia beli, keep buying. Bila red dan bila hijau, dia keep selling. Okay? Memang ada investor yang jenis macam ni. So saya divert sikit kepada unit trust. Okay, actually masa market merah ni adalah a good time to top up your unit trust. Okay? Beli unit trust. Provided that fund tu okay lah So sebab apa? Sebab unit trust ni kita bukan main macam stock market. Unit trust memang kita nak main at least I would say 3 ke 5 tahun lah So kalau setakat setahun tu boleh juga gain, tapi depends kepada market dan banyak faktor nak tengok. Tapi by default unit trust kita nak in the mid term. So waktu market merah ni time ni lah sedap membeli. Okay? Sebab price dia akan average dan menyebabkan harga beli kita makin lama makin rendah. Okay, saya dah cakap, tuan, saya ada masuk juga sikit invest, saya memang dah masuk unit trust. Tapi saya nak juga buat duit berdasarkan trading. Okay, bila market merah. Boleh, tak ada masalah. Dekat sini saya bagi 4. Okay. 4 main thing yang trader boleh trade bila market merah. Okay. First, fast in fast out method. Okay, yang ni kena masuk laju dan kena keluar laju. Benda ni sangat-sangat risiko tapi sangat-sangat reward dia pun okay lah kena dengan risiko. Tapi kalau siapa yang tak biasa, jangan cuba. Kalau nak cuba pun mungkin boleh cuba satu unit ke apa just for the sake of training. Kalau kita tak start, kita tak tahu kita boleh buat ke tak. So, 2 main kriteria, use lower time frame bila nak masuk dan keluar, dan fokus company yang kita yang dah biasa So, bila kita dah biasa dengan company tu, kita tahu macam mana reaction dia, okay? Macam mana volume and price dia punya relation. Okay, dari segi volume and price ni, selalunya different stock dia different behavior. Tapi dalam satu stock tu dia lebih kurang je. Okay? Contoh kita dah biasa dengan company A. So kalau kita study macam mana volume price action dia memang almost similar throughout jalaf lah. Okay? So sebab tu saya suggest kalau nak fast in fast out, guna company yang kita dah biasa. Okay, ni saya tunjuk contoh Contoh ni saya pernah tunjuk sebelum ni. Okay? So macam guna Fibo. So contoh kita expect harga dekat sini, kita beli, rebound kita jual. Contoh dekat sini kalau tengok volume price action siapa yang faham, kat sini memang ada tanda-tanda reversal. So kita beli, lepas tu dia naik, kita jual. Okay, nampak? Ini smaller time frame So memang benda ni laju. Ni bukan daily time frame, benda ni memang sangat-sangat laju. So memang kena selalu monitor. So ini adalah salah satu cara untuk trade fast in fast out di kala waktu merah. Nampak? Ini daily tengah merah ke bawah. Okay. The next one. Contoh satu lagi. Okay, contoh market tengah merah. Kita expect jatuh sini. Kita beli. Rebound kita jual. Okay, kalau kat sini pun tengok volume price action. Nampak lawa. Kita beli. Naik kita jual. Okay, ini pun
smaller time frame, ni bukan daily time frame, ni pergerakan ni adalah sangat laju. Okay. So nampak tak dia overall dia still downtrend ni. Overall dia still downtrend, tapi tengah-tengah tu kita boleh buat duit. Okay. Cara kedua, kita cari company yang outperform index. Okay, ni benda ni sebenarnya best dan ini pun banyak saya guna recently dan alhamdulillah it works. So bila market merah, actually bila index merah doesn't mean all company merah, betul tak? Okay, doesn't mean all stock merah. So salah satu cara kita boleh buat, kita cari company yang outperform index. Okay, maksud dia lagi power daripada index. Tapi kena ingat, maksud lagi power daripada index tu in a short term. Bukannya maksud dia selama-lamanya akan lagi power daripada index. Okay. Benda ni, okay, ada cara kita nak detect. Okay, ini pun actually termasuk dalam, macam saya cakap ada 3 bonus tadi. Ini pun termasuk dalam salah satu bonus yang saya, choice bonus yang saya akan reveal kalau ramai yang undi. Okay. Okay. So kalau ada sesiapa yang nak tahu company apa yang outperform index recently, so boleh vote di ruangan komen. Okay. Okay, cara ketiga adalah cari company yang dalam sideway. Okay, dalam sideway. Sebab apa? Dalam sideway ni kita nampak dia a bit stable. Okay, ini nampak recently waktu ni memang KSI tengah merah, tapi ini pun antara quarter favorite saya, di tengah sideway. So kita relax je, waktu merah kita cari yang stable, so kita beli dekat support, jual resistance, beli support, jual resistance and repeat. Okay, pun salah satu cara. Okay, the last one yang saya nak bagi dekat sini adalah invest atau trade dekat other markets. Okay, kalau rasa tak boleh nak trade dekat market merah, kalau rasa tak reti nak cari outperform index, kalau rasa tak boleh nak cari company yang sideways zone, lagi satu cara kita boleh adalah invest atau trade dekat market lain. Okay, sebab doesn't mean kalau market kita merah, market luar pun merah. Okay, waktu crash maybe sama semua satu dunia, tapi waktu kebiasaan normally kadang-kadang sama, kadang-kadang tak sama. Contoh, saya bagi contoh. Okay, dekat sini LCI kalau kita tengok recently memang tengah downtrend. Okay, ini nampak ni betul-betul hari merah sebab tu saya nak bawa topik hari ni, market merah apa kita perlu buat. Nampak ni, sebab waktu ni memang ramai yang dah start putus asa ramai putus asa, ramai dah tak nak trade, ramai tak nak invest. Okay, so itu tujuan saya nak highlight dekat sini. Actually there is always a way for us to make money even during downtrend. Okay, so kalau rasa tak boleh nak buat money dekat market downtrend, boleh cuba dekat, contoh dekat sini dekat market US. Contoh ni Nasdaq, nampak ni turun, ni tengah overall short term dia tengah naik. So called mini uptrend So kalau rasa tak confident dekat sini, boleh cuba market luar. Okay, so far so good. Alamak, dah terlebih masa 9.36. Okay, so tak apa ke saya sambung sikit lagi? Boleh So itu basically dari segi what to buy. Okay, mazhab saya recap balik. Mazhab pertama adalah mazhab tunggu, mazhab kedua adalah mazhab beli saja. So depends you punya trading plan, depends you punya personality. So mana you rasa lagi sesuai, go for it. Nak try sikit-sikit, nak try dua-dua pun boleh. Macam saya pun, saya memang try dua-dua. So kadang kita tak tahu kita jenis macam mana. Try je, lepas tu baru kita decide daripada situ. Okay, yang penting kita cuba dengan ilmu. Okay, ada apa-apa soalan? Okay, next adalah bonus punya session Okay, so ada apa-apa soalan sebelum saya pergi bonus punya session? Okay, kat sini walaupun saya tulis 1, tapi saya ada janji sebab hit tadi 100, saya akan bagi 2 bonus. Okay, majority vote sector and index So counter review tak ada siapa yang nak lah. Okay,
Okay. Okay, tak apa Memandangkan. Okay, saya nak buat sedikit kelainan sini Okay, saya tak nak decide, saya nak bagi robot yang decide Okay, terima kasih kepada yang mengundi. Ada yang nak minta counter review. Okay, so tiga-tiga ada nak Okay, tiga-tiga ada nak. Ada yang nak sector to focus, ada yang nak counter review, ada yang nak outperform index. So, saya tak nak mengecewakan mana-mana pihak. So, saya tak nak pilih berdasarkan majoriti. Saya biar robot yang decide Saya tak nak decide, saya biar robot yang decide. Okay. So, ready? Okay, kita putar. Tengok siapa yang kena. Pertama. Next dia takkan pilih. Okay. Outperform index robot pilih dan ramai yang pilih. Okay. So baguslah So macam saya cakap tadi, outperform index ni adalah counter yang melawan index dalam masa yang terdekat. Okay. Yang saya nak bagi ni adalah dalam masa yang terdekat. Sebab recently bursa KLCI dalam keadaan mini downtrend. So kita cari counter yang tengah melawan, tengah uptrend. Okay. Kat sini saya nak tegaskan benda ni adalah list of outperform index. Okay. Ini sorry. Okay. Ini adalah watchlist counter outperforming KLCI index in the past few days. Benda ni bukan buy call. Okay. Benda ni bukan bermaksud kalau dia outperform kita terus beli. No. It's just a watchlist. Sama ada kita nak beli ke tak, bila waktu nak beli, what price nak beli, kita still kena study. Okay. Kena study dekat chart. Dan saya saja study dekat lower time frame punya chart lah kalau rasa nak masuk. But bukannya terus masuk dan bukannya bermaksud every counter yang outperform index confirm akan sentiasa outperform. No. Okay. Saya tekankan sekali lagi. Okay. Sebelum saya zoom in apa counter-counter yang outperform index. Okay. Masuk dengan risiko anda. This is not a buy call. This is just a watch list. Berdasarkan result in the past few days, counter-counter ni telah outperform index di kala index merudum. Okay. Okay, ini dia. Counter outperform index short term kita nampak ni adalah list counter. Walaupun KLCI tengah mini downtrend so called. So counter-counter ni still make profit. Okay. Change percent ni adalah daily percentage change in the last trading day. Ini adalah monthly performance. Okay. Tengok walaupun walaupun KLCI tengah down, ada juga counter-counter yang tengah power. Nampak ni. 140% dalam sebulan, 130%. SCIB ni ni ramai yang dapat advantage 113% dalam sebulan. Ruby 102%. Ini adalah counter-counter yang outperform index dan tuan-tuan dan puan-puan boleh buka chat sekarang juga ataupun nanti. Tuan-tuan tengok satu-satu, memang counter ni tengah melawan indeks, melawan arus indeks. Okay. Cumanya again saya nak cakap, saya nak tekankan, this is not buy call. Bukannya esok bagi terus masuk. Cara nak masuk tu berdasarkan trading plan masing-masing, berdasarkan kefahaman masing-masing, berdasarkan ilmu masing-masing. This is just a watch list for you to make a short list. Okay. Okay. Okay, sorry tak nampak. Okay, kalau kat sini kalau kita tengok ada satu, bukan mazhab lah, ada satu pandangan ni, orang kata bila KLCI tengah merah selalu masuklah counter penny sebab selalu counter super penny ni dia perform waktu KLCI merah kan. So saya nak buktikan dekat sini data-data ni actually no. Kalau kita tengok counter-counter dekat sini kebanyakannya harga kebanyakan orang panggil kayangan lah harga-harga kayangan nampak. Dan paling rendah dekat sini adalah 41 sen. Okay. Sorry 40 sen 40 sen. Okay, 40 sen.
terendah kat sini adalah 40 sen. Okay. Yang lain semua okay. Next 41 sen. Okay. Then 61 sen, 42 sen. Okay. Yang lain semua average lah. Kita tengok secara average, secara mata kasar semua lebih RM1. So, jangan ada mindset counter mahal, susah nampak profit. No. Tengok SCIB RM3, boleh je dapat 100 lebih persen. Engkah ni RM2.40 sen, boleh je dapat 140%. Amtel ni RM4 lebih, dapat 130%. So, ini nak menunjukkan nak buat duit yang percentage tinggi doesn't mean you guys kena masuk counter penny. No. So, pandangan tu salah. Counter-counter yang so-called kayangan pun boleh. Tengok dekat sini. Okay, power. Ni pun ramai dapat take advantage. DNO, KGB. Ni tengok MPI harga RM33. Super kayangan. 38% tu sebulan. Siapa nak bagi kan? Then UWC RM12. 30% sebulan. So again, harga kayangan doesn't mean tak boleh buat percentage yang banyak. Okay. Okay. So far so good So saya dah lebih banyak sangat masa ni. So kita pergi yang kedua. Ini nak pergi balik ke Okay, next. Counter review atau sector to focus So, saya nak robot saya decide. Okay, kita putar. Tengok sampai yang kedua. Ramai yang minta sector tu fokus dengan Intex. Dua-dua ni robot ni bagi. Saya pun tak tahu macam ni robot ni boleh baca. Okay. So, ni memang purely robot saya tak set apa-apa. Okay. Memang jujur robot punya. Saya pun tak sangka dia sama dengan majority. So, siapa yang minta stock watchlist tu, siapa yang minta counter review tu, saya minta maaf. Hari ni tak dapat. So, mungkin besok boleh cuba pujuk Tuan Faiz kalau dia bagi. Okay. Hari ni tak dapat. Okay. Back sekejap Next one adalah sector to focus. Okay, sector to focus ni bukannya maksud saya in the short term, tapi I would say the next hype berdasarkan bukan saya cakap, tapi berdasarkan apa yang analis cakap. Okay. Okay, sector to focus mungkin the next hype adalah ESG So, saya kata daripada ESG adalah environment, social and governance. Sebab apa saya cakap? Okay, ada memang banyak sangat kajian recently mengenai ESG. So most probably dia akan jadi the next hype. Or maybe tengah hype pun sekarang kalau siapa yang perasan, memang certain counter yang related to ESG sekarang tengah hype, dan I would say wave dia tak habis lagi. So boleh kaji mana-mana counter ESG yang belum habis wave. So cari, jangan terus masuk. Again saya cakap, jangan terus masuk. Cari the best entry untuk masuk. Okay. Nampak ni? Okay, first EPF. Okay, EPF sees ESG as a vaccine for any crisis. Dan KWSP sasar semua pelaburan guna asas ESG. Okay, itu dalam Malaysia. Okay. Okay, ni dekat luar negara pun sama sebab antara catalyst dia adalah Joe Biden. Biden ke saya tak tahu macam nak sebut. Okay, Joe Biden saya sebut. Joe Biden ni dia pun menekankan mengenai ESG. So itu pun antara salah satu catalyst. Dan the next one, okay, ni nampak analis daripada RSB, bukan saya cakap, ni adalah analis. Analis ni adalah analis yang berlesen CFA. Okay, ada detail dia dekat sini. Okay, ni analis yang berlesen. So saya just cakap apa yang dia cakap, bukan yang saya cakap. Okay, so panjang nak baca tapi saya fokus dekat sini. Okay, sekejap. Okay, baca kat sini. ESG will be the primary consideration. Okay. Saya ingat nak baca satu tapi masa tak mengizinkan. So boleh baca dekat sini So basically saya summary. So analis ni berpandangan yang counter related to ESG akan bullish. Okay.
So, tuan-tuan dan puan-puan boleh study counter apa yang related dengan ESG dan cari the best entry to buy. Okay. That's all from me. Okay, saya pergi ke sedikit soalan tapi sebelum tu, sebelum saya pergi ke soalan, saya nak cakap kat sini besok Jumaat 29 bulan 1, kita ada Bursa Chit-Chat Special Edition, Influencer Insight. So besok masa dia lain sikit besok masa dia pukul 9 sampai pukul 10 kita lambatkan sikit sebab akan ada influencer yang join kita. Instead of 8.30 macam biasa, esok akan start 9 dan habis pukul 10. So kita akan ada special edition, akan ada influencer iaitu Pak D. So ramai-ramai esok, jangan lupa join sekali. Kita tengok special edition Bursa Smart Saham dan juga Smart Saham Rising Star kita akan adakan pada 6 dan 7 Februari pada hari Sabtu dan Ahad. Macam saya cakap tadi, kelas ni dia memang dia ajar basic tapi basic yang sangat detail. Macam corporate exercise dekat sini memang ajar sangat-sangat detail. So siapa yang berminat nak belajar boleh cuba tengok dekat screen tu, kita ada detail dia macam mana. Tapi kalau terlepas tak apa, boleh pergi page Smart Saham, website smartsaham.com ataupun Facebook Smart Saham. So saya seperti dijanjikan, saya akan pergi sedikit soalan. Kalau saya terlepas tu saya minta maaf. Saya just scroll mana yang saya sempat baca. Boleh tuan terangkan sedikit apa yang berlaku bila orang shorting? Secara ringkasnya, bila short harga jatuh lah sebab ramai yang menjual. Tapi nak lagi detail, saya minta maaf sangat-sangat sebab masa saya dah terlebih masa ni. Tapi nak lagi detail, tuan boleh scroll dekat page Facebook Smart Saham ni. Tuan Siraj Fahmi ada terangkan sangat-sangat detail mengenai shorting. Memang sangat-sangat detail, tuan boleh cari balik. Tuan Muaz, indeks tadi manually cari ada kat portal macam Bursa Marketplace i3 kah? Ini saya punya secret saya pun tak tahu saya nak bagi tahu ke tak. Actually kita boleh cari, kita kena faham macam mana, apa maksud counter yang outperform index. So kita just sort from there. Dekat mana boleh tahu counter tu counter ESG, dalam analyst report ke? Basically yes, betul, analyst report akan bagi tahu counter tu terlibat dalam ESG ke tak. Itu saja yang saya sempat baca dan saya minta maaf. 9.50 dah. Saya minta maaf sangat-sangat memberi masa yang lebih kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan terima kasih kerana setia sampai ke hujung rancangan. Jangan lupa esok special edition. Kalau saya ada terbuat salah, tersilap kata, saya minta maaf banyak-banyak. Saya minta maaf banyak. Dan kita jumpa lagi next time soon, insyaAllah. Bila saya tak tahu, nanti kami akan update. Dan selamat trading besok. Jangan lupa esok market buka. Itu saja. Assalamualaikum dan selamat malam.